Alhamdulillah para penonton, dalam kita nak berdakwah, pelbagai cara yang boleh kita gunakan. Betul. Bukan sekadar seperti kami ini berkata-kata, menjadi perantara antara media dan juga masyarakat. Ada cara yang lebih kreatif lagi, yang cukup kreatif pada saya. Seperti apa yang saya sedang pegang ketika ini, satu komik yang berjudul Muslim Show. Ni komik untuk kanak-kanak ke untuk orang dewasa ni? Nak tahu ni? Semua boleh kot. Okey, nak tahu kita tanya orang yang pembikinnya. Ya, insya-Allah, dan bersama dengan kita pada hari ini iaitu Brother Nuruddin Alam, pengasas The Muslim Show. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today? Fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, thank you for welcome to our show. It's a pleasure. Okay, and kemudian kita juga ada Encik Said Syafizi Muhammad Sulaiman, aktivis Darwishah dan aktivis LGBT di Perancis, dan beliau akan menterjemahkan segala apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Assalamualaikum, Encik Said. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita nak tanya dulu pada Cik, pada Brother Nuruddin, mungkin Cik Said boleh kongsikan nanti bagaimana keadaan kehidupan seorang Muslim di Perancis dan apakah sebenarnya matlamat yang cuba dikongsikan melalui komik Muslim Show ini. Okey, inshallah. Silakan. Comment, c'est quoi l'objectif, le vrai objectif, et après, comment les musulmans vivent en France, la situation et tout. L'objectif est justement d'illustrer le quotidien des musulmans vivant dans un pays non musulman. À l'époque, quand j'ai commencé cette bande dessinée en 2009, il n'y avait aucune bande dessinée musulmane en Europe. Donc la première des choses était donc de réaliser une bande dessinée qui raconte ce quotidien et qui s'adresse aux musulmans. Okey, dia berjawab pasal objektif terlebih dahulu. Dia mengatakan bahawa komik ini diilustrasikan untuk menggambarkan kehidupan sebenar masyarakat Muslim di Perancis. Dan sebenarnya di Perancis ini walaupun terkenal dengan banyak-banyak komik, masih belum ada komik yang berasaskan Islam dan dakwah. Dan ini yang kali pertama lah. Ini yang kali pertama yang dibuat. Ya, berapa kali dihasilkan di sana juga? Ya, di sana. Di sana. So maknanya ada dua versi lah ni untuk Malaysia dan juga isi yang sama. Betul. Just tukar bahasa je. Okey. Kehidupan masyarakat Muslim di sana. Par rapport Sur la vie des musulmans en France et en Europe, c'est la vie d'un musulman vivant dans un pays non musulman. Donc forcément, il y a des difficultés. En France, c'est un peu plus compliqué, comme je dis souvent, puisqu'on a un gouvernement, des ministres et un président très dur envers l'islam. On a des médias, des journaux et des télévisions très durs envers l'islam. Donc à la fois c'est très dur de ce côté-là, mais à la fois la population française, elle vit très bien avec les musulmans. Donc c'est on va dire partagé entre les deux. Okey. Dia kata ini kehidupan masyarakat Muslim yang hidup di Eropah dan bukan negara Muslim, dan Eropah tak ada negara Muslim lagi. Dan ia menggambarkan bagaimana keadaan kerajaan dan media yang sentiasa memberikan imej negatif terhadap agama Islam itu sendiri, dan hakikatnya bukan sebegitu. Masyarakat Perancis non-Muslim dan juga masyarakat Perancis Muslim sebenarnya hidup dengan baik di sana. So apa yang dia nak ingin sampaikan melalui komik ni adalah supaya masing-masing dapat mesej yang tidak disampaikan melalui media di sana. Maksudnya mereka tak adalah ditindas ataupun tak dapat orang kata support daripada kerajaan negeri. Mereka ditindas, maknanya government dan media mempunyai imej yang memberi imej yang negatif terhadap rakyat. Masyarakat yang terhadap masyarakat masyarakat. yang support. Yes. Dan dari segi perkembangan Islam tu sendiri sana macam mana? Et par rapport à l'islam en France, comment ça se passe maintenant là-bas? Les musulmans sont en train de se réveiller, une sorte de réveil un peu de l'islam là-bas, qui fait que pendant 2-3 générations, les musulmans étaient plutôt discrets. Aujourd'hui, il y a un vrai réveil, il y a énormément de mosquées qui sont en train de se construire, énormément d'écoles privées qui sont en train de se construire également. Donc on sent vraiment depuis 3, 4, 5 ans un vrai réveil islamique au niveau de la communauté musulmane en France. D'accord. Dia mengatakan bahawa 2-3 generasi sebelum ni kehidupan masyarakat Muslim agak tertutup. Sekarang ini mereka sedang membangun. Dapat dilihat daripada segi pembinaan masjid, pembinaan sekolah Islam, dan kehidupan mereka lebih terbuka sekarang. Maknanya mereka ingin menunjukkan kewujudan mereka di bumi Perancis itu sendiri, insya-Allah. Dan menyentuh tentang buku Muslim Show ni kan, kita lihat apa perbezaan antara komik versi
buku macam ni dan juga komik-komik yang versi Facebook dan sebagainya. Okay. C'est quoi la différence entre la forme Facebook et puis sous forme livre? Sur Facebook, on réalise souvent un seul dessin ou 2-3 cases, donc un format très short, très court. Là où dans une bande dessinée, on prend plus le temps de raconter des histoires, il y a beaucoup plus de cases pour une seule histoire. Donc j'aurais tendance à dire que Facebook est un résumé de ce qu'il y a dans la bande dessinée. D'accord. Mengatakan yang bahawa versi dekat Facebook tu versi summarized version lah. Summarized version. Which is ada dalam 1 hingga 2 upload penceritaan untuk menyampaikan mesej yang sama. Dan ini melibatkan lebih daripada 1-2 muka surat. Alhamdulillah. Dan berkenaan dengan antara cabaran lah. Kita nak tanya juga cabaran dalam menghasilkan satu komik yang saya kira mempunyai mesej yang sangat jelas. Barangkali brother boleh kongsikan dengan kami apakah cabaran-cabaran menghasilkan Muslim Show ni. D'accord. Les vrais challenges pour faire cette bande dessinée. Il y en a vraiment, on va dire, 2 grands challenges, puisque le premier, c'est de trouver l'idée, le concept d'une histoire, puisque s'il n'y a pas l'idée, il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas le dessin. Après, le deuxième, il est plus compliqué, c'est au niveau de la France et de l'Europe, de trouver des moyens de diffusion, puisque c'est vrai qu'en France, nous sommes beaucoup boycottés. C'est-à-dire très peu de librairies vendent la bande dessinée. Donc au-delà du fait que ça soit compliqué d'écrire une histoire, c'est en plus compliqué de la vendre en Europe. Okay. Two biggest challenge. Dia kata pertama daripada segi untuk membentuk konsep dan idea untuk mendapatkan. Dan kedua daripada segi cara untuk kita menyebarkan komik ini di France sendiri. Kerana terlampau sedikit tempat untuk pusat-pusat beli belah yang menyebarkan komik seperti ini. Dan itu antara dua benda besar lah yang challenge yang harus mereka atasi. That's why mereka keluar daripada France untuk mempromotkan lagi The Muslim Show ni. Alhamdulillah. Macam yang info kita dapat, kartunisnya bukan beragama Islam. Betul. Jadi dari segi tu pula apa cabarannya? Maknanya bila selalu diorang lukis komik ni main lukis je karakter ataupun watak-watak setiap dalam komik tu, tapi ini bila beragama Islam dari segi pemakaian kartun tu sendiri kan, bahasa yang digunakan, itu bagaimana nak penerangan kepada seorang kartunis yang belum pengalaman kan? Comment vous avez expliqué à Greg qui n'est pas un musulman de comprendre ce que vous voulez faire, ce que vous voulez envoyer le message? En fait, en France, musulmans et non-musulmans se côtoient, vivent ensemble constamment. C'est-à-dire que les musulmans et les non-musulmans travaillent ensemble, vivent ensemble, sont voisins. Donc Greg vivait déjà avec beaucoup de musulmans autour de lui, depuis qu'il est tout petit, comme beaucoup de Français. Donc lui expliquer a été plutôt rapide. Et ensuite, pour être plus efficace dans la réalisation, moi j'ai fait des petits crayonnés, des brouillons juste avant, pour que lui-même comprenne. Et après, il y a des questions, il y a des réponses. Mais en tout cas, en France, il faut vraiment comprendre que musulmans et non-musulmans travaillent constamment et travaillent régulièrement ensemble. Okey, ditekankan di sini bahawa di Perancis, masyarakat Muslim dan non-Muslim banyak bidang bekerjasama. Tak ada masalah about religion kat situ. So kat sini masing-masing profesional, dia melahirkan idea dan konsep, dan kartunis tadi bernama Greg akan membuat karikatur. Di situ memang akan ada soalan dan jawapan, question and response. Kat situ dia bagi penerangan sedikit lah berkenaan ni, kerana Mr. Greg pun dia dah berkecimpung atau berkawan dengan kaum Muslim sudah lama, sejak di bangku sekolah lagi. So dia faham sebenarnya isu-isu yang di-highlightkan dalam The Muslim Show. Masya-Allah. Dan serba sedikitlah, kita pun dah lama sembang ni, kita tak kenal lagi Muslim Show ni. Siapakah mereka? Silakan. D'accord. Les membres de Muslim Show. Moi-même, donc au scénario, il y a Greg Blodin au dessin, et il y a Karim qui est également mon frère, qui travaille sur la couleur et sur le management sur Internet et Facebook. Donc en fait, on est 3. Ok, vous pouvez aussi expliquer un peu votre background au niveau de boulot, de ce que vous avez fait avant. Ah, excusez-moi. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans la bande dessinée. J'ai travaillé en tant que coloriste pour Astérix. Do you know Astérix et Obélix, French series, Astérix. Et donc, j'étais coloriste. Je faisais les couleurs pour cette série pendant 4-5 ans. J'ai travaillé pour des chaînes télé et des gros éditeurs. Donc, ça fait d'à peu près 15 ans que je travaille dans le dessin. D'accord. Encik Nordin sendiri dah melibatkan diri dia dalam dunia komik ni dah 15 tahun sebelum ni. Sebelum ni dia bekerja dengan syarikat yang mempublishkan komik Asterix and Obelix.
Dia bertindak sebagai orang yang baju warna lah. Dan dalam tim Muslim Show sendiri ada 3 orang, si Nordin, Greg sebagai karikatur dan juga Encik Karim, abang kepada Encik Nordin, dan dia bertindak sebagai pengurus mereka semua. Alhamdulillah. Dan kita harapkan segala apa yang diberikan, segala apa yang disumbangkan oleh Muslim Show ini mendapat manfaat lah pada seluruh umat Islam, insyaAllah. Jadi terima kasih. Masyarakat kat luar sana, kalau dah dapat maklumat ni, insyaAllah saya pasti buku ni satu buku yang cukup menarik. Dan satu macam saya sebutkan ini dakwah berbagai cara. Dan ini satu cara untuk kita dapatkan ilmu juga. InsyaAllah. Dan terima kasih diucapkan kepada Brother Nordin dan juga Encik Said Syafizi. Hebat sungguh berkata-kata dalam bahasa Perancis. Boleh ajak kami depan ni? Boleh, insyaAllah. Thank you, Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Baik, para penonton, anda boleh dapatkan di pasaran komik Muslim Show ini. Macam ni, Jiran Oh Jiran, terbitan PTS. Dan saya kira antara tajuk-tajuk yang ada dalam ni pun very simple and catchy. Tidak akan berkahwin, ada satu tajuk dan satu cerita. Yang saya pegang ni pula Ramadan Ramadan. Pastinya kita nak menjumpai Ramadan sekali lagi kurang daripada 100 hari. Pastinya dalam 99 hari, kalau tak silap saya dah mengira 99 hari. 99 hari daripada hari ni countdown ya. Dan pastinya kat sini ada berbagai kisah-kisah macam mana nak bersahur, buka puasa dan menjalani waktu yang panas dan sebagainya kan. Ya, ini adalah terbitan PTS. InsyaAllah kalau susah cari kat kedai buku, terus je pergi ke kedai buku itu PTS Cafe Book di Batu mendapatkan Cave. insyaAllah. Baik, para penonton, itu dia sedikit perbincangan berkenaan dengan Muslim Show. InsyaAllah selepas ni kita akan bersama dengan beberapa orang ahli panel lagi untuk kita kata menjenguk atau menjengah satu lagi majlis. Apakah majlis tersebut? Anda nak tahu? Jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ni insyaAllah. InsyaAllah.